Fokus berita malam ini. Orang ramai diseru bantu komuniti pekak. KMKK penting jadi mata, telinga kerajaan dan rakyat. Datuk Seri Huang sumbang RM500,000 kepada SMK Tinggi Sari K. RM300,000 untuk projek RTP kawasan letak kereta Dewan Serbaguna Kampung Biar Nusan Raya. Pelbagai pembangunan dirancang di Dun Kedup. KPDN LAKMNS komited anjur PJR bantu rakyat. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama dengan saya Maria Suji. Orang ramai diseru untuk membantu golongan pekak agar masyarakat ini tidak terpinggir dalam arus pembangunan khususnya di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, kerajaan Sarawak akan meneruskan komitmen dalam meningkatkan kehidupan individu pekak. There are 3,000 deaf in Sarawak, and about 10% of them belong to Sarawak society who are deaf. And it's important for them to for us to support them because and they need to do outreach programs and so on. And despite all the disability, right? Because they not choose to be born like that, you know. They are doing with the proper support through the SSD, the teachers, and all this. They can actually living very independent. And not only living very independent, they can actually be part of very normal living as well as contributing to Sarawak in many other ways, yeah, be it nation building, be it all this. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Pesta Makanan Amal SSD 2024. Anjuran SSD bertempat di Persatuan Gereja-Gereja Sarawak, Jalan Stampin di sini pada Ahad. Pesta diadakan untuk mengumpul dana yang diadakan bermula jam 8 pagi hingga 12 tengah hari pada hari tersebut. Pengumpulan dana ini pula adalah untuk mengubah suai bangunan SSD, terutamanya bilik suntingan video dan bilik darjah kelas Bahasa Isyarat Malaysia, BIM, kafe baharu, tuition pekak, taman mini dan menyokong aktiviti orang pekak. Setiap tahun, pusat SSD itu akan menganjurkan pelbagai projek seperti bengkel latihan, kem motivasi dan banyak lagi untuk masyarakat pekak mempelajari kemahiran baharu dan meningkatkan kemahiran sosial serta kemahiran hidup mereka. Hadir sama dalam program tersebut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Lintang Si Ching Hao, Pengerusi SSD Albert Wong dan ahli-ahli jawatan kuasa dari Persatuan Orang Pekak Sarawak. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK berperanan penting sebagai mata dan telinga antara kerajaan dan rakyat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, KMKK merupakan sebahagian daripada kerajaan yang memberi perkhidmatan penting kepada rakyat. Ujarnya, KMKK harus berwaspada tentang situasi politik semasa negara di mana kawan boleh menjadi musuh. Jelasnya ini bukan sahaja mengingatkan tentang apa yang diingatkan oleh mantan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Allahyarham Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, iaitu untuk tidak dengar cakap orang itu namun kaji perangai dia kerana perangai tidak berubah. Katanya, berwaspada juga dengan penipuan dalam talian, berita palsu yang tular dan adalah lebih penting untuk mengesahkan berita. Beliau berkata demikian dalam hantaran di laman Facebooknya bagi Majlis Penyerahan Notis dan CJ Pelantikan KMKK bagi N53 Bawang Asan di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, Dato' Amar Profesor Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, sudah tiba masanya untuk Bawang Asan mengejar pembangunan. Dengan pengumuman Premier Sarawak, katanya, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuari, Tun Datuk Abang Openg baru-baru ini mengenai dana khas projek transformasi luar bandar RTP untuk Bawang Asan ini adalah bukti yang jelas bahawa Premier Sarawak tidak mahu Bawang Asan jauh ketinggalan.
Dalam majlis tersebut, Datuk Amar Dr. Sim telah menyampaikan watikah pelantikan semula kepada 50 ahli KMKK Dun Bawang Asan. Difahamkan Ting Jack Sing dilantik sebagai penghulu, manakala Chew Hock Keong dilantik sebagai kapitan di Dun Bawang Asan bersama 48 orang tuai rumah. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Ming Ti, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Romeo Christopher Tegong, Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS, Clarence Ting Ing Hor serta div-div jemputannya lain. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang juga Ahli Parlimen Sarike, Datuk Seri Huang Tiong Si telah menyumbangkan sebanyak RM500,000 kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tinggi Sarike sebagai sokongan terhadap sekolah berkenaan. Beliau mengumumkan sumbangan tersebut dalam majlis sambutan ulang tahun ke-20 dan malam penghargaan SMK Tinggi Sarike pada Sabtu. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM200,000 peruntukan projek kecil luar bandar MRP untuk dana biasiswa alumni dan kerja naik taraf sekolah, manakala RM300,000 peruntukan peribadi Datuk Seri Huang untuk membiayai aktiviti tahunan sekolah. Semasa berucap, beliau merakamkan terima kasih kepada semua alumni sekolah sambil berkata amat menghargai komitmen dan kesetiaan semua kepada institusi pendidikan ini. Katanya sokongan berterusan alumni sekolah mampu menggalakkan kejayaan sekolah dalam pelbagai peringkat. Ujar beliau, perkongsian alumni sekolah dari segi pengalaman dan pengetahuan juga mampu menjadi inspirasi dan teladan kepada anak-anak murid. Tambah beliau di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, Sarawak dikenali dengan kemesraan dan keharmonian yang wujud dalam kalangan pelbagai kaum, budaya dan agama serta telah menjadikannya satu keunikan di Sarawak. Katanya keharmonian di Sarawak ini dapat dilihat melalui kerjasama antara satu sama lain dalam kehidupan seharian. Keunikan ini menjadikan Sarawak sebagai contoh keharmonian dan kemesraan di Malaysia, tambah beliau lagi. Sejumlah RM300,000 telah diluluskan melalui peruntukan projek Program Transformasi Luar Bandar RTP bagi kerja menaik taraf dan menyiapkan kawasan letak kereta Dewan Serbaguna Kampung Bia Nusantara. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan, Datuk Dr. Jared Susil mengumumkan peruntukan tersebut pada majlis perasmian Dewan Serbaguna Kampung Bia Nusantara sempena program Back to School di Kampung Bia Nusantara di sini pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung itu berkata, beliau akan terus bekerjasama dengan pihak Jabatan Kerja Raya JKR bagi melakukan penilaian dalam melakukan naik taraf jalan menuju ke kampung tersebut yang amat memerlukannya. Beliau juga menggesa penduduk kampung untuk menjaga kebersihan kampung dengan membuang sisa domestik ke pusat pengumpulan sampah serta mewujudkan sistem tagang bagi menjaga kelestarian sungai kampung itu. Dalam majlis sama, Datuk Dr. Jared menyerahkan beg sekolah serta peralatan sekolah melalui program Back to School kepada 20 orang pelajar dari peringkat sekolah rendah hingga peringkat sekolah menengah. Beliau turut menyerahkan bako makanan kepada seramai 10 orang penerima yang memerlukannya. Pelbagai pembangunan akan dirancang di bawah Konstitusi Dewan Undangan Negeri Dun Kedup pada tahun ini. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata beberapa kawasan telah pun dibangunkan prasarananya dari aspek kemudahan elektrik, air dan jalan raya. Tambah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup itu lagi, dana projek program transformasi luar bandar RTP sebanyak RM200,000 telah diperuntukkan untuk menaik taraf Gereja St. Marcus, manakala RM300,000 lagi telah diperuntukkan untuk membina baharu gelanggang futsal di Kampung Mapu. Dalam pada itu, Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA akan menyalurkan dana sebanyak RM1.5 juta untuk membina jalan pertanian di kampung tersebut.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh beliau semasa berucap dalam majlis tanda kesyukuran pemimpin bersama rakyat di sini pada Sabtu. Dalam majlis tersebut, Datuk Martin turut menyampaikan dana projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM5,000 masing-masing kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Biro Wanita Kampung Mapu Kijabu, JKKK Mapu Tantu, JKKK Mapu Tragu dan JKKK Mapu Sadong. Sementara itu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan SK Mapu dan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Kampung Mapu turut menerima cek masing-masing sebanyak RM10,000 setiap satu. Program Jualan Ramah PJR telah diadakan di 31 kawasan parlimen dengan kekerapan 2 kali sebulan di seluruh Sarawak bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Sarawak, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, KPDN dan Kos Sara Hidup, Peter G. Berinus Agang berkata, PGR merupakan sebuah program anjuran KPDN yang menawarkan penjimatan harga barangan keperluan harian sehingga 30% lebih murah daripada harga biasa pasaran setempat. Pada pagi ini, KPDN bersama dengan Lembaga Kebajikan Amanah Masjid Negeri Sarawak bekerjasama dengan rakan strategik Everrise telah mengadakan jualan ramah pada pagi ini untuk memberi peluang kepada masyarakat terutama di kawasan sekitar untuk mendapatkan bekalan harga yang lebih murah, di mana ini adalah salah satu inisiatif di bawah kementerian, di bawah jualan ramah untuk memberikan peluang mereka mendapatkan 30% lebih murah daripada harga pasaran. Dan program ini diadakan di seluruh negara di 222 parlimen, dan di Sarawak kita mengadakan setiap bulan di 31 parlimen 2 kali sebulan. Okay. Dan daripada 12 hari bulan Mac sehinggalah pada 9 April ini kita mengadakan jualan ramah Ramadan. Okay. Di Sarawak kita telah mengadakan sebanyak 114. Daripada 114 itu 38 adalah untuk jualan ramah Ramadan ini. Okay. Untuk memastikan bahawa masyarakat yang merayakan raya pada masa dekat ini dapat mengecapi harga yang lebih murah. Okay. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan simbolik perasmian program tersebut bersama Ketua Pegawai Eksekutif LAK MNS Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai di pekarangan Masjid Jamek Negeri Sarawak pada Ahad. Sementara itu, Dato' Abang Abdul Wahab berkata ini merupakan kali kedua PJR diadakan di Masjid Jamek Negeri Sarawak. Katanya dengan melihat kepada sambutan yang baik ketika pertama kali diadakan sempena Festival Ma'al Hijrah 2023, LAK MNS mengalu-alukan pihak KPDN untuk memanfaatkan fasiliti dan kemudahan yang ada di Masjid Jamek Negeri Sarawak bagi tujuan program ini. Sekian edisi tengah hari bersama Sekian edisi malam bersama dengan saya, Mara Suji. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Debaran kehangatan Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 kian terasa. Ayuh rakyat Bumi Kenyalang, sama-sama kita memberikan sokongan padu kepada penganjuran Tamasya Sukan ini. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.